Ni kita di Masjid Alwi berhimpun para tok imam, kuasa masjid, orang yang terlibat menguruskan masjid, macam-macam. Tujuan kita sama. Tujuan kita ialah nak memakmurkan masjid Allah. Masjid ni rumah Allah. Rumah Allah dia bukan rumah mufti, bukan rumah Ustaz Sirajuddin, bukan rumah Ustaz Nazim, bukan rumah tuan-tuan. Ia rumah Allah. Kita menjaganya. Apabila keluar daripada milik peribadi kepada wakaf yang diwakafkan kepada umum dengan tujuan sebagai tempat ibadah, maka ia menjadi masjid. Cumanya dari segi peraturan pentadbiran, hatta sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulul amri menguruskan masjid. Sebab itu Nabi ada membakar masjid dirar, masjid yang ditubuhkan untuk litafriqan, untuk memisahkan di kalangan kaum muslimin. Nabi bakar masjid di atas kuasa ulul amri. Seperti mana cerita yang selalu kita baca, cerita Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir seorang fasik yang mana dia telah buat masjid kerana untuk memecahkan kaum muslimin. Masjid asalnya ialah tempat di mana Allah paling sayang sekali, kerana orang mengabdikan diri pada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang Allah paling sayang ialah masjidnya. Tempat di negeri ni yang paling Allah sayang dalam kawasan dia masjid. Yang paling Allah tak suka pasar. Bukan niaga tak boleh, bukan pasar tu masuk berdosa, tapi di pasar suara hingar-bingar. Di pasar ada orang tipu menipu. Maka di masjid tidak ada hingar-bingar. Di masjid tidak ada tipu menipu. Itu masjid. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, Allah takdirkan untuk menjaga tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala sayang. Saya di dalam kisah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, walaupun kisah ini dari segi sanadnya tidaklah begitu jelas, tapi ia bukan hadis, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebut satu perkataan. Kisah tu panjang, tapi saya selalu quote dia punya perkataan yang digunakan di dalam riwayat itu. Apabila dia nak minta isterinya supaya tolong wanita satu perempuan, dikatakan Umar pada musim kemarau, dia keluar untuk melihat orang yang datang ke Madinah, mereka pasang khemah dan seumpamanya, mereka makanan kurang. Jadi ada satu orang tu dia bawa isteri dia, dan isteri dia nak lahirkan anak, nak bersalin. Jadi dia tak kenal Sayyidina Umar, tanya dia tu, kata samsuk campur. Dia tak tahu ini Amirul Mukminin. Isteri dia pasti ialah orang Arab, dia cemburu isteri dia. Bila tengok isteri tu nak mengandung, dia tak ada orang nak urus, tak ada. Sayyidina Umar pergi tanya isteri dia, Ummu Kalsum. Kata Umar, hal laki fi khairin saqallahu ilaiki. Adakah engkau sudi untuk suatu kebaikan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bawa untuk engkau? Tak apalah cerita tu, tapi saya nak guna istilah itu. Ada kebaikan dalam hidup kita ni, Tuhan bawa mari kepada kita. Jaga masjid, satu kebaikan yang besar. Bukan semua orang boleh jadi jaga masjid ni. Allah bagi kat kita.
Kalau kita berdiri di dalam saf solat di dalam masjid dan Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dalam masjid, yang bersolat di masjid kampung kita, di bandar kita, di tempat kita, belumlah tentu kita ni lah yang paling Allah sayang, belum tentu. Sebab tu kita selalu sebut di dalam bab pahala di sisi Tuhan tidak sama pahala sekalipun sama ibadat, disebabkan tidak samanya hati ataupun jantung hati seorang hamba kepada Allah. Ini disebut oleh Al-Izz Abdul Salam tentang bagaimana berbezanya pahala dengan kadar berbezanya masyaqqah dan berbezanya keadaan seorang hamba. Kita berdiri dalam saf, Allah melihat hamba-hambanya, kita pun tak berani kata aku yang Allah paling sayang sekali dalam kampung tu, sebab tu aku jadi jawatankuasa masjid, sebab aku tu aku jadi tok imam. Kita tak berani kata. Mungkin kita yang Allah marah, namun Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita. Dia bagi satu keistimewaan sebagai ibtila, sebagai satu ujian. Kau tolong uruskan masjid, tolong uruskan rumahku. Belum tentu dia sayang kita. Maka kita, maksudnya kalaulah kita ambil ni, ramai-ramai orang yang boleh buat satu kerja ni, satu orang kalau ni Allah walillahi mathalul a'la, Allah tidak dibandingkan. Tapi nak faham, kita duduk di sini ramai orang hak bagus-bagus ni, ya, tapi bos satu syarikat tu dia pilih satu orang yang biasa saja, tak bagus sangat, dia bagi satu jawatan supaya kawan tu dapat meningkatkan diri dia, satu kemuliaan. Sebab itu kita selalu akur, pagi-pagi kita sebut abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Aku mengaku kepadamu nikmatmu kepadaku, dan aku mengaku dengan dosaku, tidaklah dapat mengampunkan dosa ini melainkan engkau. Mungkin tuan-tuan, saya Ustaz Sirajuddin, itulah yang sentiasa menghantui kita bagi setiap saat, merasai besarnya nikmat Allah beri pada kita dan besarnya dosa kita di sisinya. Bagi menginsafi itu, maka kita cuba buat masjid ini yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disahihkan olehnya, disetujui oleh Al-Zahabi, Nabi SAW menyebut, sayati 'alan nas zamanun unasun yatahallaquna fil masajidihim wa laysa hammuhum illa dunyahum fala tujalisuhum wa laysa lillahi lahum hajah fala tujalisuhum. Nabi katakan, datang satu zaman di mana manusia akan berhalaqah, duduk berhimpun di masjid, wa laysa hammuhum illa dunyahum, tidak ada tujuan mereka melainkan dunia saja. Duduk di masjid, mesyuarat di masjid, bincang di masjid, bersembang di masjid, tidak ada tujuan dunia. Dan Allah tidak ada apa pun mau daripada mereka. Maksud Allah, tak sudi mereka. Fala tujalisuhum, jangan kamu duduk dengan mereka, kata Nabi. Kan? Sebab itu maka kita mungkin boleh jadi dua. Satu, duduk di masjid, Allah tak sudi dengan kita. Sebab kita fikir, kita tak fikir masa masjid, kita fikir kita. Saya cerita saya lah, saya tak tahu tuan-tuan, manusia ni kok mana pun nafsu dia kuat di sudut kedudukan,
kedudukan. Sufyan Al-Thawri dia kata, aku tengok ramai orang yang saleh, warak di sudut makan dan pakai, tapi kalau jawatan tak. Maka kita pastikanlah, saya lah dan tuan-tuan juga, kita koreksi diri kita. Kita kerja kerana jawatan kita atau kita kerja kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat bereskan ini, aku cuba buat yang terbaiklah lillahi ta'ala. Yang lain semua insya-Allah akan dapat kita bereskan. Dalam hidup ni, diri saya lah, tuan-tuan mungkin boleh tumpang juga ingatan ini. Kita bimbang banyak kerja-kerja kita yang hebat, balik di sisi Allah tak ada pahala. Allah kata, kau bukan buat untuk aku. Yang itulah yang sentiasa kita letih berfikir mengenainya. Kita duduk di kesunyian malam berfikir berapa banyak yang aku buat untuk Allah, berapa banyak yang aku buat untuk orang. Usia kita berjalan, umur kita berlalu pergi, hari-hari yang datang, amalan telah kita lakukan. Balik di sisi Tuhan, malaikat catat amalan kita. Jadi mufti berapa lama, fatwa berapa banyak, kerja jadi imam berapa lama, semayang berapa banyak. Tengok pahala. Allah kata yang ni semua bukan lillahi ta'ala. Oh, letih kita, letih. Yang ni semua kerana nak pertahan diri hang, ni semua kerana kepentingan hang. Oh, letih kita. Masa tu tak ada apa lah. Orang kata Masya Allah, mati dia tu, mati tak jawatan mufti. Pergi di akhirat, na'udzubillah, tengok-tengok duduk tu, haduk sapu sampah luar masjid duduk depan. Sebab dia mungkin lillahi ta'ala. Sebab itu kita duduk kuliah ni, kita ni main macam-macam, main pikir sampul ke, main minta. Tapi kawan hak duk bersila ujung tu, dia main lillahi ta'ala. Naik motor hujan, saya balik kuliah kemarin ni, tengok satu orang naik motor hujan, kita naik kereta balik. Dia main kuliah naik motor hujan. Mungkin main duduk sini kuliah, satgi mufti tak main kuliah, orang kata apa pula, main. Dia main lillahi ta'ala. Sebab itu ramai hamba-hamba Tuhan yang tidak dikenali oleh manusia lebih dikasihi oleh Allah, lebih daripada orang-orang yang memakai baju-baju agama dan nama-nama Tuhan ini. Maka kerja yang paling besar untuk kita, saya selalu ingat, ialah bertarung menentang diri kita sendiri di dalam soal mengikhlaskan niat beramal lillahi ta'ala. Jika ini kita bereskan, kemudian kita masuk di kalangan innama ya'muruna masajidallah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua.